Jeng jeng jeng. Nampak tak? Coach, saya dah ada modul. Okey. Saya start lagi. Bagilah saya start dulu. Okey. Assalamualaikum. Okey, apa khabar? So, jadi macam mana? Dah baca buku? Okey, dah tengok video? Dah buat? Dah praktik ke walaupun sedikit? Sebab kali ni saya nak share tentang daripada modul boleh jadi program, ataupun daripada program yang anda pernah buat boleh jadi modul. So macam mana tu? So ini yang saya nak share berdasarkan pengalaman saya sendiri. Dulu bila saya buat program, saya tak terfikir untuk jadikan dia dalam bentuk modul-modul, contohnya buku, e-book dan sebagainya. Tapi sekarang ni setiap kali saya buat program, saya akan fikirkan macam mana nak kembangkan lagi modul ni supaya dia bukan satu elemen sahaja. So sebenarnya ada 3 jenis program yang kita boleh buat. Yang ini yang pertama in-house, public dan juga internal. Ya, saya dah share dalam buku kan. Tapi nak cakap dekat sini, dia bergantung kan? Bergantung kepada kita kan. Kita nak pilih yang internal ke, kita nak pilih yang in-house ke, ataupun kita nak buat program public. Masing-masing ada dia punya kelebihan yang tersendiri. Jadi coach, macam saya dah ada modul. Jadi macam mana saya nak tahu modul saya ni sesuai dengan program yang mana satu tadi? Oh, ini suara daripada langit. Boleh ulang balik? Saya dah ada modul terpanah nak buat program. Saya tak tahu modul saya ni sesuai dengan program yang mana satu. Oh, maksudnya yang 3 tadi. So, yang 3 tadi, public, internal ataupun in-house. Kita nak tengok, first kali kita boleh tengok target market kita. Target market kita tu siapa? So, bila kita tengok target market kita, kita fikirkan apa benda yang aku boleh reach pada mereka ni dengan resources yang ada pada kita sekarang. Maksudnya apa yang dah ada pada kita ataupun networking yang kita kenal. So sebagai contoh, katakanlah kita buat modul untuk pelajar. So jadi kita berminat untuk buat program. Okay, kalau kita buat dia secara in-house, kita akan kena approach sekolah-sekolah. Kita kena call, kita hantar proposal dan mereka yang akan sediakan pelajar-pelajar kalau mereka bersetuju untuk jalankan program bersama dengan kita. Yang mana yang kedua adalah public, di mana public ni kita boleh charge yuran kita yang kita nak, and then kita kena organize daripada zero dan kemudian kita buat marketing dan sebagainya. So jadi persoalan ni pada anda, yang mana anda ni kekuatan ataupun resources yang anda ada sekarang ni sesuai untuk buat program secara in-house ataupun buat program secara public. Kalau internal tu maksudnya student kita yang dah sedia ada pun boleh. Lagi bagus sebab kita memang dah ada orang yang dah percayakan kita dan pernah ambil servis kita. Lagi mudah lah. Okay? So balik kepada soalan tu balik lah. Dan kita boleh buat secara, ketiga-tiga ni kita boleh buat secara online ataupun secara offline. Ataupun kita boleh combinekan online dan offline, kita jadi hybrid program. So kalau tanya saya, kalau kita nak kalau kita dah biasa dengan online, sebab online ni kos dia rendah kan, dan tenaga pun tak banyak, so boleh buat online dulu. Tapi kalau kita ni jenis macam offline punya person, kita boleh buat offline dulu. Okay, so jadi bergantung kepada masing-masing. Kalau macam saya sendiri, saya suka program online bila mana program online ni saya dapat lebih ramai peserta. Peserta tak perlu datang ke tempat kita. Tapi dalam masa sama, ada kalanya saya suka buat offline sebab offline ni saya dapat jumpa face to face bersama peserta. So dia punya environment, dia punya konteks pun berbeza. So ada dapat sesuatu, so cuba fikirkan apakah dia program yang anda nak buat selepas ini, selepas anda
tengok buku masterpiece ataupun tengok video ni, cuba tuliskan apakah dia dekat bahagian idea kan, apakah dia yang anda nak buat dulu, program yang jenis macam mana dan nama program tersebut. Okay, so boleh? So kalau ada apa-apa nak tanya, silakan. Yakin sebelum berjaya be the legend.